soalan yang paling banyak diajukan kepada kami dan hari-hari orang paksa kami untuk bercakap tentang hal ni adalah berkenaan tentang mertua dan ipar-duai. Kita kena faham satu perkara. Bila melibatkan perkara dalam rumah tangga yang melibatkan ipar-duai, mak mertua, kita kena faham mereka adalah ahli keluarga kita. Dia bukannya bila kita kahwin dengan isteri kita, ipar lain, duai lain, mak mertua lain. Dia satu skop yang lain. Kalau kita dengan isteri, kita dengan isteri je. Kita dengan mak kita, mak kita. Kita dengan ayah kita, ayah kita. Kita dengan adik-beradik, adik-adik. Tak. Bila sebut tentang ipar-duai, bila sebut tentang mertua, maka dia melibatkan semua. Maksudnya semua tu adalah ahli keluarga kita, ahli keluarga yang mendatang. Maka setiap orang dia memang melalui semua sifat-sifat dan perangai-perangai dan juga semua kejadian-kejadian yang ada dekat sekeliling. Maka kami mohon kepada semua agar dalam hal ipar-duai dan mertua, dia adalah benda yang paling saya sebut banyak kali ni adalah yang paling tidak boleh disebarkan, tidak boleh diceritakan, tidak boleh kita selalu nak menyimpan benda ni. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi barah dan dia akan merosakkan hubungan kita. Saya bagi contoh senang. Saya sebagai suami, saya ada isteri, saya ada mertua, saya ada ipar-duai. Kalaulah hal-hal tu saya selalu besarkan di media sosial ataupun saya selalu besar-besarkan di WhatsApp story, IG story dan sebagainya. Sekarang kita ada media sosial. Bila perkara tu disebarkan, diburukkan, apakah kesannya, implikasinya? Dia akan mengganggu hubungan kita dengan suami isteri. Sangat mengganggu. Sebab itu lebih baik hal-hal keluarga yang soal ipar-duai ni dalam Islam dia memang tak boleh kita nak disebarkan. Buruk macam mana pun, teruk macam mana pun, itu adalah ahli keluarga kita. Kita kena ingat, itu adalah ahli keluarga kita. Sama ada buruk ataupun tidak, maka kita memang Allah datangkan ujian macam tu supaya kita memang tahu bagaimana nak menghadapinya. Maka sebab tu saya ulang balik yang pertama, bila hal mertua, ipar-duai yang pertama, kita jangan sebarkan. Tolonglah jangan sebarkan. Kalau kita hadapi benda tu, belajar untuk hadapi. Kita kan ada Allah. Kita boleh minta Allah tolong selesaikan. Dan Allah itu adalah Tuhan kita yang menjadikan ipar-duai tu, yang menjadikan mak mertua kita ni. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya, walaupun yang terlihat tu hanya buruk saja daripada mata kita. Dan yang kedua, kita jangan burukkan, sesekali jangan burukkan mak mertua kita, ayah mertua kita. Mereka juga adalah ibu dan bapa. Rahmat dan berkat yang Allah bagi pada ibu dan bapa juga sama kepada ayah dan mertua kita. Lebih baik kita belajar untuk menghormati, kita belajar untuk mendoakan. Dan kalau kita tak boleh nak menghadapi pun, hal tu pun kita boleh cakap dengan Allah, Tuhan, aku tak mampu nak hadapi mak mertua, aku tak mampu nak hadapi keluarga mertua aku macam mana ni. Dengan itu Allah akan ajarkan kita bagaimana kita nak hadapi. Kalau kita besarkan masalah tu, berapa ramai yang selesai masalah ni kat media sosial. Kita up satu masalah, ipar kita up satu masalah, mak mertua baca up lagi satu. Akhirnya benda tu dia akan berlarutan dan tak pernah ada penyelesaian pun. Tapi bila kita selesaikan, kita tenang, Allahu Akbar. Dan yang ketiga sekali, jangan terlalu menyimpan. Jangan terlalu menyimpan. Bila kita menyimpan benda-benda yang busuk lah, perasaan yang kita tak senang dengan ipar-duai dengan mertua, maka perasaan yang kita simpan tu dia akan membusuk dan dia akan merosakkan diri kita. Belajarlah untuk melepaskan, belajarlah untuk tenang sekejap, maka itu semua akan membaikkan. Ingat, mak mertua, ayah mertua adalah ibu dan bapa kita, dan ipar dan duai adalah juga ahli keluarga kita. Belajarlah untuk menghormati dan belajarlah untuk menghadapi. Semua kan daripada Allah.